Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syami Ashraf bin Yahya yang bernombor matrik 2019265534. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang Ibnu Rushd atau nama sebenarnya ialah Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad. Beliau dilahirkan pada tahun 1126 di Cordova dan meninggal dunia pada tahun 1198. Beliau merupakan ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam, malah juga di kalangan masyarakat Eropah. Manakala di barat pula, beliau dikenali sebagai Averroes. Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda, melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah, perubatan, ilmu kalam, falak, fiqh, muzik, kaji bintang, tata bahasa dan juga nahwu. Antara karya terbesar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rushd adalah Kulliyah Fiqh yang mengandungi 16 jilid. Antaranya ialah Mabadil Falsafah yang menceritakan tentang perubatan secara umum, Tafsir Ul-Juza membicarakan tentang perubatan dalam tauhid, Tasrul mengenai ilmu kalam, Kashful Adillah yang mengungkap persoalan falsafah dan agama, Tahafatul Tahafut iaitu ulasannya terhadap buku Imam Al-Ghazali yang berjudul Tahafatul Falaisafah, dan juga Muwafaqatil Hikmah wal Syariah yang menyentuh persamaan antara falsafah dan juga agama. Kulliyah Fiqh diterjemah ke dalam bahasa Latin pada 1255. General Rules of Medicine adalah terjemahannya dalam bahasa Inggeris. Sumbangan beliau pula ada dari segi falsafah ilmu perubatan dan juga kemasyarakatan. Antara sumbangan dari segi falsafah dan ilmu adalah dengan menterjemah buku Aristotle. Hujah Ibnu Rushd dalam The Decisive Treatise mewajarkan pembebasan sains dan falsafah dari aliran rasmi mazhab Asy'ari. Ini menyebabkan sebahagian sarjana menganggap Ibnu Rushd sebagai bapa kepada fahaman sekularisme di Eropah Barat. Ibnu Rushd menterjemahkan dan memberi komen hasil kerja Aristotle selama hampir 3 dekad. Beliau banyak mempengaruhi falsafah dunia Islam. Dalam hasil kerjanya, Faslul Maqal, The Decisive Treatise, beliau menekankan betapa pentingnya untuk berfikir secara analitikal untuk menterjemah Al-Quran, dan ini bertentangan dengan pandangan konservatif ulama Islam di mana penekanan pentafsiran Quran diletakkan kepada sumber seperti hadis. Pembicaraan falsafah Ibnu Rushd ini banyak tertumpu kepada persoalan yang berkait dengan metafizik, terutamanya ketuhanan. Beliau telah mengemukakan idea yang bernas lagi jelas dan melakukan pembaharuan semasa membuat huraiannya mengenai perkara tersebut. Dari segi perubatan pula, beliau telah dihantar untuk berguru dengan Ibnu Zur yang kemudiannya menjadi rakan karibnya. Beliau mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada Ibnu Zur yang juga merupakan tokoh perubatan terkenal di Cordoba dan juga pernah bertugas sebagai doktor istana di Andalusia. Sebelum meninggal dunia, beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal iaitu Al-Taisir. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Facilitation of Treatment. Yang kemudiannya terhasillah pula karya Kulliyah Fiqh oleh Ibnu Rushd yang menceritakan tentang perubatan secara umum. Ibnu Rushd menghabiskan sebahagian besar hayatnya sebagai hakim dan ahli perubatan. Selain itu, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Ibnu Rushd juga turut menjangkau bidang yang berkaitan dengan kemasyarakatan apabila beliau cuba membuat pembahagian masyarakat itu kepada 2 golongan, iaitu golongan elit yang terdiri daripada ahli falsafah dan juga masyarakat awam.
Dunia pada hari ini mendapat hasil perubatan daripada beliau dan yang mempunyai cara-cara untuk melakukan sebarang pembedahan pada manusia. Kesimpulannya, beliau merupakan tokoh dalam bidang perubatan yang sangat hebat. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa sarjana memandang tinggi serta menghormati beliau. Terdapat juga sebahagian sarjana yang menganggap beliau sebagai bapa kepada fahaman sekularisme di Eropah Barat dengan memberi komen terhadap karya Aristotle. Beliau juga menghasilkan karyanya yang memberi banyak manfaat kepada masyarakat pada zaman sekarang, iaitu seperti pembedahan ke atas organ-organ manusia.